Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk video kali ini, teacher akan buat tajuk 6.3.1 iaitu komposisi dagangan Malaysia. Jom kita saksikan. Okey, teacher akan cover 6.3.1 iaitu mengenal pasti komposisi dagangan dan arah aliran perdagangan Malaysia. Okey, kita mula dengan melihat komposisi dagangan Malaysia. Kita akan tengok the overall picture untuk topik ini. Okey, baik. Komposisi dagangan Malaysia terdiri pertama dari ekspor. Yang kedua ialah import. Dan ekspor pula terbahagi kepada ekspor barang nampak. Barang nampak maksudnya barang maujud, barang yang kita boleh pegang, boleh lihat, boleh makan, boleh rasa. Okey, dan juga ekspor barang tak nampak. Barang tak nampak tu apa, teacher? Barang tak nampak tu ialah perkhidmatan. Okey, baik. Ekspor barang nampak terdiri daripada pertanian, perhubungan, pembuatan. Okey, ada 3 kat situ. Dan ekspor barang tak nampak dia ada 9 sebenarnya. Okey, ada pelancongan, pengangkutan, pembinaan, insurans, kewangan, komunikasi. Ada lagi 3 tapi tak muat situ. Nanti kita akan pergi secara detail lepas ni. Okey, kemudian kita pergi pada import. Import juga terbahagi kepada import barang nampak dan juga import barang tak nampak. Barang nampak ialah barang maujud, barang tak nampak ialah perkhidmatan. Okey, import barang nampak terdiri daripada barang pengantara, ada 3 jenisnya. Barang pengantara, barang modal dan juga barang pengguna. Import barang tak nampak pula terdiri daripada pelancongan, pengangkutan, pembinaan, insurans, kewangan, komunikasi dan ada 3 lagi tak berapa muat kat sini tapi kita akan pergi detail selepas ini. Okey, kita tengok pula tentang ekspor. Apa tu ekspor? Ekspor ialah barang atau perkhidmatan yang dijual oleh Malaysia kepada luar negara. So, benda tu bergerak, barang atau perkhidmatan tu bergerak daripada Malaysia ke luar negara. Okey, dan ekspor terdiri daripada pertama, ekspor nampak iaitu barang nyata. Barang nyata, barang maujud yang kita boleh nampak, dipegang, boleh rasa dan sebagainya yang dikeluarkan dalam Malaysia dan dijual ke luar negara. Okey. Next, kita ada ekspor barang tak nampak pula iaitu perkhidmatan. Perkhidmatan yang ditawarkan oleh rakyat Malaysia kepada rakyat asing. Okey, next kita pergi kepada ekspor barang tak nampak. Okey, dia terdiri daripada 3 jenis yang besar iaitu pertama pertanian. Apa tu? Iaitu hasil keluaran sektor pertanian dan pelandangan, getah ke, kelapa sawit ke, koko ke, beras ke dan sebagainya. Okey, pelombongan adalah hasil keluaran sektor pelombongan seperti timah, petroleum mentah, gas asli dan lain-lain. Dan pembuatan, bila sebut pembuatan mesti ingat kilang. Okey, pembuatan adalah hasil keluaran sektor perkilangan. Okey, Malaysia banyak sekali mengeluarkan barang elektrik dan elektronik, pakaian dan macam-macam lagi. Okey. Dan kita tengok seterusnya ekspor barang tak nampak ada 9. Kita pergi satu persatu. Pertama ialah pelancongan. Macam mana tu ekspor pelancongan? Ekspor pelancongan adalah apabila kita menerima bayaran, kan, duit masuk. Bila ekspor tu duit masuk, kita terima bayaran daripada pelancong luar yang masuk ke Malaysia ataupun pelajar overseas yang belajar di Malaysia. Mereka bawa duit masuk ke Malaysia. Ataupun ahli sukan yang bertanding di Malaysia ataupun pesakit yang menggunakan perkhidmatan
perkhidmatan kesihatan di Malaysia. Pelancongan kesihatan adalah satu bentuk pelancongan yang semakin berkembang di Malaysia. Ramai orang suka hospital kita kerana bayaran dia murah dan tenaga pakar dia sangat bagus. Okey, baik. Seterusnya ialah pengangkutan, perkhidmatan pengangkutan. Dia menjadi ekspor barang tak nampak apabila kita menerima bayaran kapal kita. Kita punya kapal diguna oleh orang luar. Okey, so kita mendapat bayaran kan, ataupun kapal terbang luar parking dekat lapangan terbang kita dan sebagainya. Okey, so yang seterusnya telekomunikasi, komputer. Ini ialah perkhidmatan orang bayar perkhidmatan yang kita keluarkan. Contohnya kita punya drama TV ke, dieksportkan ke Indonesia ke, itu kita dapat duit masuk kan, tu dikira ekspor lah, ekspor barang tak nyata, perisian komputer ke. Okey, next ialah perkhidmatan pembinaan, iaitu kita menerima bayaran pembinaan bangunan. Contohnya kita ada kontraktor yang membuat pembinaan untuk di luar negara, untuk rakyat di luar negara. So itu adalah ekspor pembinaan bangunan. Lepas tu jentera ke, orang sewa jentera kita ke di luar negara kan. Okey, next ialah perkhidmatan insurans dan pencen. Ialah apabila orang menggunakan perkhidmatan insurans kita, menerima bayaran insurans hayat ke kan, mak saleh duduk kat Malaysia ambil insurans hayat kat sini, ataupun insurans tambang muatan kan, bila kapal bergerak mereka nak insurankan barang mereka ambil syarikat insurans Malaysia. Itu adalah ekspor barang tak nyata. Okey, kita ada lagi 4, iaitu yang ke-6, 7, 8, 9. Yang ke-6 ialah kewangan, iaitu apabila Malaysia menerima bayaran untuk simpanan, pinjaman, bayaran pengurusan aset dan lain-lain. Contohnya kita mak saleh ada aset di Malaysia tapi dia tak duduk kat Malaysia, dia upah orang tempatan untuk jaga aset dia, pengurusan aset. Tu duit masuk ke Malaysia. So itu dikira ekspor yang tak nampak. Yang next ialah perkilangan. Kita bukan ekspor barang kilang tu, tapi kita memberi perkhidmatan. Contohnya kita proseskan barang orang luar kan, orang luar dari Malaysia, proseskan ke, kumpulkan ke, bungkuskan ke, labelkan ke, postkan ke. Okey, apa-apa perkhidmatan untuk barang kilang mereka. Okey, penggunaan hak intelek. Okey, ialah apabila kita menerima bayaran paten, cop dagang, hak cipta. Contohnya kita ada brand Malaysia yang orang luar nak pakai, nak guna, mereka kena bayar kan kepada kita. Alright. Next ialah perkhidmatan peribadi, budaya, rekreasi. Ini adalah ekspor barang tak nampak apabila contohnya pelakon kita macam Michelle Yeoh ke kan, dia pelakon peringkat antarabangsa, dia berlakon, dia dapat bayaran dan duit tu akan masuk juga ke Malaysia apabila dia hantar duit kepada family dia. Okey, ataupun jurulatih kita yang bertugas di luar negara. Anda tahu tak bahawa pasukan badminton Jepun meningkat kerana jurulatih mereka adalah jurulatih Malaysia. Okey, malahnya jurulatih tu baru meninggal dunia. Okey, tapi Jepun naik kerana jurulatih Malaysia. Okey, lepas tu perkhidmatan kesihatan. Contohnya kita doktor-doktor pakar kita yang bekerja di hospital-hospital luar negara. Di UK ramai doktor kita habis belajar dia orang tak balik terus bekerja di sana. So itu adalah ekspor barang tak nampak kita. Okey, seterusnya kita pergi kepada import barang nampak. Okey, import barang nampak ada 3, iaitu barang pengantara, barang modal dan barang pengguna. Okey, kita tengok yang pertama iaitu barang pengantara. Ini adalah barang yang diimport dan diproses semula untuk menjadi barang siap. Contohnya Malaysia mengimport kain cotton daripada India bukan untuk dijual di kedai kain tetapi untuk dijadikan bahan mentah untuk kilang pakaian kita. Ini yang dikatakan barang pengantara, iaitu barang yang diimport dan diproses lagi dalam kilang di Malaysia untuk dijadikan barang siap, iaitu pakaian. Okey, next adalah barang modal. Barang modal ialah barang import dari luar negara
untuk membantu proses pengeluaran serta meningkatkan keupayaan pengeluaran firma. Okey, umumnya kalau kita sebut barang modal, dia merujuk kepada jentera. Sebab jentera ni akan meningkatkan lagi pengeluaran kita dan dia akan meningkatkan produktiviti, keupayaan pengeluaran firma. Okey. Dan yang ketiga ialah barang pengguna. Ini adalah barang akhir, iaitu barang yang diimport untuk kegunaan pengguna akhir. Maksudnya import-import tu dah boleh makan, kalau makanan boleh pakai, kalau pakaian boleh tengok, kalau filem dan sebagainya. Okey, dia adalah kegunaan akhir. Alright, next kita tengok pula import barang tak nampak. Ada 9, kita akan buat satu persatu. Yang pertama ialah pelancongan. Sebelum tu saya nak ingatkan, import adalah duit kita keluar negara. Duit Malaysia akan keluar negara. Okey, perkhidmatan pelancongan ialah apabila contohnya kita membayar untuk pelancong. Contohnya kita melancong di luar negara, kan, duit akan keluar. Ataupun pelajar kita menyambung pelajaran di luar negara, di Australia, di UK, di Jepun. Ataupun ahli sukan kita berlatih di luar negara. Ataupun pesakit, contohnya pesakit Malaysia menggunakan perkhidmatan hospital Singapura misalnya. Okey, yang kedua adalah perkhidmatan pengangkutan. Okey, dia menjadi import barang tak nampak apabila kita membayar untuk perkapalan luar negara. Kita nak angkut barang kita tak pakai kapal Malaysia, tapi kita pakai kapal luar negara, maka duit akan keluar negara, ya. Ataupun kapal terbang mas, parking di lapangan kapal terbang di luar negara, kena bayar parking tu tahu. So duit akan keluar. Alright, next adalah perkhidmatan telekomunikasi, komputer dan maklumat. Okey, dia menjadi import barang tak nampak kerana apabila kita membayar untuk perkhidmatan radio tu, radio diproduksi, TV, persiapan komputer. TV ni mungkin contohnya, okey, kalau kita tengok, kita ada banyak import drama-drama dari Korea, dari India, dari Korea, dari Indonesia, dari Filipina. So itu adalah import. Import TV. Okey, next adalah perkhidmatan pembinaan. Okey, dia menjadi import barang tak nampak apabila kita membayar untuk pembinaan bangunan. Okey, sama ada bangunan di luar negara, syarikat luar negara tu yang buatkan, okey, ataupun projek dalam negara tapi kita bagi kepada syarikat luar negara untuk buat. Okey. Contohnya KLCC, dia di 2 menara tu, satu dibina oleh Korea, satu dibina oleh Jepun, kalau tak silap saya. Okey, baik. Itu adalah import. Okey, next, jentera dari luar negara. Contohnya kita menggunakan perkhidmatan jentera dari luar negara. Yang kelima ialah perkhidmatan insurans dan pencen. Okey, contohnya kita menggunakan atau membeli insurans hayat daripada syarikat insurans, bukan swasta, bukan takaful, tapi insurans luar negara, kan, AIA dan sebagainya. Ataupun kita menggunakan atau membeli insurans tambang muatan. Kita nak hantar barang kita ke overseas, naik kapal terbang kargo, dan kita nak pastikan ia terpelihara daripada risiko, kita ambil insurans, tapi insurans luar negara. Okey, ada 4 lagi. Okey, yang keenam adalah perkhidmatan kewangan. Okey, dia menjadi import barang tak nampak apabila kita menggunakan perkhidmatan bank luar negara untuk simpanan misalnya, untuk buat pinjaman, untuk bayaran pengurusan aset. Okey. Dan yang ketujuh ialah perkhidmatan perkilangan, iaitu contohnya kita nak ekspor barang ke luar negara, okey, lepas tu kita membayar kos pemprosesan. Katalah kita ekspor ke UK, bila sampai kat UK tu, kos pemprosesan, pengumpulan, pembungkusan, pelabelan, kita upah orang di sana untuk buat. Jadi itu dah kira import barang tak nampak. Okey, penggunaan harta intelek ialah contohnya apabila kita membayar patent, cak dagang, tahap cipta. Contohnya syarikat-syarikat di Malaysia, fast food, kita banyak bayar cak dagang ataupun patent kepada cak dagang luar negara seperti KFC, McD, Pizza, Burger King dan banyak lagi.
Okey, yang ke-9 yang terakhir ialah perkhidmatan peribadi, budaya dan rekreasi. Contohnya apabila kita membayar pelakon daripada luar negara untuk pelakonan drama kita, filem kita, ataupun kita mengambil jurulatih dari luar negara. Jurulatih bola sepak negeri-negeri kat dalam Malaysia ni banyak ambil jurulatih luar negara kan. Ataupun perkhidmatan kesihatan, kita pergi ke hospital luar negara, ataupun kita mengambil doktor pakar daripada luar negara. Okey, so itu adalah contoh-contoh import barang tak nampak. Seterusnya kita pergi pada soalan. Okey, kita pergi pada soalan. Okey, yang pertama, manakah merupakan ekspor barang tak nampak? Bila kata ekspor, ekspor maknanya kita kena pastikan mana duit masuk. Lepas tu barang tak nampak. Barang tak nampak maknanya perkhidmatan. Kalau anda tengok ni, pertanian ni bukan perkhidmatan, ni barang. Pembuatan pun adalah barang kilang. Pelumpungan pun barang. So yang betul-betul perkhidmatan hanyalah D. So jawapannya adalah D-nya. Soalan ni mudah je. Kita pergi soalan yang kedua. Okey, yang berikut merupakan import. Import maknanya duit keluar negara. Import barang nampak. Maksudnya barang lah, bukan perkhidmatan. Kecuali. Okey, baik. Tadi kita dah belajar kan barang. Okey, import barang. Import nyata kita ada 3. Satu kat sini bukan. Apa tu? Ingat tak tadi? Yang bukan tu ialah barang pembuatan. Ada 3 jenis import barang nampak kita, iaitu barang modal kan, mesin-mesin semua tu, barang pengguna, barang akhir, terus pakai, terus makan ke, dan barang pengantara, barang yang kita import supaya menjadi bahan mentah di kilang kita. Yang ni tak masuk, barang pembuatan ni tak masuk. Soalan ni pun quite tricky dan soalan favourite sebenarnya untuk SPM, sebab dia ni soalan ni murid selalu confuse. Okey, soalan ketiga. Apakah yang dimaksudkan dengan barang pengantara? Tadi yang mana tadi dia cakap kita import kain dan cotton, bukan untuk jual kat kedai kain kita, tapi untuk masuk kilang baju kita, dia jadi bahan mentah kan. So mana satu tu? So A ialah barang yang diimport untuk kegunaan pengguna akhir, salah, dia untuk masuk kilang untuk diproses lagi. B, barang yang diimport dan diproses semula menjadi barang siap. Yang ni betul, but don't be too excited. You kena baca dulu C dengan D, pastikan betul ke B tu 100% betul. Baca C. C, barang yang diimport untuk membantu proses pengeluaran firma. Bunyi macam betul juga. So mana satu lebih tepat, B ke C? D, barang yang diimport untuk membolehkan pengguna menggunakannya dalam kehidupan keseharian. Ni salah lah, sebab ni adalah barang pengguna, barang akhir. So jawapannya yang mana? Jawapannya adalah B tadi, iaitu barang yang diimport dan diproses semula untuk menjadi barang siap. Kenapa C salah? C salah untuk membantu proses pengeluaran firma. Yang ni lebih tepat, untuk menjadi barang siap. Okey, jelas ya. Alright, next kita pergi kepada soalan 4. Okey, soalan ni panjang sikit. Maklumat yang berikut diambil daripada sebuah portal berita tempatan. Piala Dunia 2018 live di RTM. Perlawanan bola sepak Piala Dunia 2018 di Russia akan disiarkan secara langsung menerusi radio dan televisyen Malaysia RTM. Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Dio berkata, perincian mengenai pemilihan perlawanan akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Okey, soalannya ialah perkhidmatan di atas merupakan mana satu perkhidmatan dalam stimulus ni? Mana satu perkhidmatan dimasukkan? Ya, perkhidmatan tu ialah perkhidmatan siaran langsung perlawanan bola sepak Piala Dunia 2018 di Russia tu. So itu adalah perkhidmatan. Baik. So perkhidmatan dia adalah tidak nampak. So kita dah boleh buang dah A dengan B, sebab A dengan B adalah barang nampak. So sekarang kita nak tengok C ke D. Kalau import, duit kita keluar. Kalau ekspor, duit kita masuk. So bila kita buat siaran ni, kita ambil
minta Piala Dunia untuk memberi hak untuk hak penyiaran untuk kita siarkan di RTM, kita kena bayar pada mereka. So bila kita bayar itu import ke export? Yes, itu adalah import barang tak nampak. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan struktur. Okey, bahagian A, jelaskan maksud yang berikut. Ada 4 soalan dan setiap soalan ada 2 markah. So, untuk kata kerja, jelaskan. Anda tak perlu bagi fakta lagi sebab fakta dia dah ada. Fakta dia apa? Fakta dia ekspor barang nampak, ekspor barang tak nampak, import barang nampak, import barang tak nampak. Anda cuma bagi definasi. Definasi cukup tak? Tak cukup. Kenapa teacher? Sebab ni 2 markah. Definasi baru 1 markah. Habis tu macam mana teacher nak cukupkan? Bagi contoh. Okey, so macam mana nak jawab? Okey, kita tengok ekspor barang nampak. Ekspor barang nampak ialah barang nyata, barang nyata, bukan perkhidmatan yang dikeluarkan dalam Malaysia dan dijual ke luar negara. Okey, itu 1 markah. Untuk cukupkan markah kedua, bagi contoh. Contohnya minyak kelapa sawit, koko, apa-apa dah contoh kan yang anda boleh keluar melambat-lambat barang kan. Okey, kita tengok ekspor barang tak nampak pula. Ekspor barang tak nampak ialah perkhidmatan, bukan barang nyata. Perkhidmatan yang ditawarkan oleh rakyat Malaysia kepada rakyat asing sebab kita ekspor, dia orang bayar pada kita. Contoh banyak. Bagilah apa-apa contoh. Contohnya rakyat USA menginap di hotel Malaysia. Dia menggunakan perkhidmatan kita sediakan. Okey, yang ketiga, import barang tak nampak. Apa tu? Itu import barang nampak. Import barang nampak ialah barang nyata yang bukan dijual sebab import kita bayar kat dia, so yang dibeli oleh rakyat Malaysia daripada luar negara. Contohnya kan ada 3 tadi kan, barang pengantara, barang modal, barang pengguna. Teacher kau nak bagi contoh barang, contohnya mesin boleh kan, asalkan jelas. Okey, import barang tak nampak, apa dia tu? Import barang tak nampak ialah perkhidmatan, bukan barang nyata. Perkhidmatan yang ditawarkan, bukan kita beli, kita tawarkan oleh rakyat asing. Bukan kita tawar, rakyat asing tawar, kita beli. Kita beli perkhidmatan tu. Bukan belilah, kita menggunakan, membayar perkhidmatan itu. Okey, import barang tak nampak ialah perkhidmatan yang ditawarkan oleh rakyat asing kepada rakyat Malaysia. Contohnya rakyat Malaysia melancong ke Korea. Okey, so itu cara teknik menjawab. Kita ada satu lagi soalan struktur, soalan terakhir kita. Okey, soalan B1, senaraikan 3 komposisi import barang nampak. Okey, perkataannya ialah senarai. Senarai anda tak perlu bagi penjelasan. Anda cuma bagi senarai je. Dia minta 3 kan? 3, maka pun 3, so bagi je 3. Apa tu komposisi barang import barang nampak Malaysia? 3 tu, barang pengantara, barang modal dan barang pengguna, 1 markah each. Okey, nyatakan 3 komponen ekspor barang tak nampak Malaysia. Okey, ni nyata kan? Nyata ni level dia lebih kurang sama lah macam senaraikan. Anda tak perlu hurai, anda terus bagi je point dia. Okey, apakah 3 komponen tersebut? Okey, dia semua ada 9. Anda keluar je yang mana-mana. Teacher, macam mana ya? Banyak sangat. Macam mana nak ingat senang je. Okey, kalau teacher satu, teacher ambil kewangan ataupun perbankan, perkhidmatan perbankan, sebab kita jual beli ni mesti kita akan guna bank kan. Okey, lagi teacher senang pelancongan, sebab bila kita melancong keluar negara. Okey, yang ni ekspor bila orang luar melancong ke Malaysia, itu kita dah ekspor lah. Lagi apa lagi yang senang? Yang senang pengangkutan, sebab bila nak jual barang, nak angkut barang keluar negara ke masuk ke negara, orang perlukan perkhidmatan pengangkutan, kapal ke, naik kapal ke, kapal kargo ke. Bila ekspor tu mana dia orang guna kapal kita, kapal kargo kita. Okey, so ada 9 tu, anda pilihlah yang mana. Okey, so itu sahaja daripada teacher. Okey, terima kasih semua kerana menonton video ini.
Jangan lupa like, subscribe dan share dengan kawan-kawan anda. Dan nantikan video-video teacher seterusnya. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Semoga video ini menjadi satu amal jariah bagi teacher dan membantu anda semua di sana. Terima kasih. Bye.